A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajalu jahala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى قال الشارح حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-sawmi bi an lam yakun minal ayyami allati yahrumu sawmuha wa hiya allati dzakaraha al-muallifu biqaulihi wa yahrumu sawmul 'idaini wa ayyamit tashriq wa yahrumu sawmin nisfi al-akhir min Sya'ban illa linadhrin au qada'in au kaffaratin au wirdin. Jadi kita ambil kalam syarah dulu, lepas tu kita masuk dengan matan tu kan. Okey. Jadi kalam syarah nombor 6 tu tambahan daripada syarah lah. Tambahan daripada syarah bagi syarat sah puasa. Disebut syarat sah puasa, jadi ditambah satu lagi yang tak disebut dalam matan, iaitu al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaum, iaitu pengetahuan dengan keadaan waktu dia puasa itu qabilan lisaum, keadaan waktu tersebut menerima puasa, dia terima puasa. Maksudnya kita faham kat sini ada hari-hari yang tak terima puasa. Maksudnya hari-hari tersebut hari-hari yang tak boleh kita puasa. Memang ada hari-hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Dan hari-hari tersebut akan disebutkan oleh muallif, oleh pengarang kitab rahimahullah. Kata syarah bi an lam yakun minal ayyami allati yahrumu sawmuha. Dengan bahasanya bukanlah puasa itu daripada hari-hari yang diharamkan puasanya. Wahyallati dzakarahal muallifu biqaulihi, hari-hari tersebut ialah hari yang menyebut akannya oleh muallif dengan katanya wa yahrumu sampai akhir. Wa yahrumu saumul idain, itu matan dia, dan haram puasa dua hari raya, iaitu hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha, seperti mana yang disebutkan oleh syarah Aidil Fitri wal Adha. Kemudian haram ni haram saja ke? Ada kadang-kadang satu benda tu haram tapi kalau kita buat sah, contohnya solat di tanah di tanah yang dirampas, hukum kita solat di situ hukum dia haram tapi solat kita sah. Adakah di sini haram puasa? Haram saja tapi sah kalau kita buat juga, ataupun haram dan tidak sah? Jawapan dia haram dan tidak sah. Sebab tu syarah datangkan selepas wa yahrumu tu wala yasih, ini haram dan tidak sah puasa dua hari raya, iaitu hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha, mutlaqan, secara itlak tak boleh, haram dan tidak sah. Khair mafi muskilah. Baik. Jadi haram mutlaqan, sama ada sebab ke, sama ada sebab ataupun tak ada sebab, hukum dia haram. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
naha an siyami yaumaini, yaumil adha wa yaumil fitri. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada puasa 2 hari. Melarang daripada puasa pada 2 hari, iaitu hari raya Aidil Adha dan juga hari raya Aidil Fitri. Baik. Kemudian sambung lagi, wa yahrumu saumu yaumin min ayyamit tasyriq ats-tsalatsati mutlaqan, dan haram puasa 1 hari daripada hari-hari tasyrik yang 3. 1 hari pun tak boleh, 3 apalah lagi. Jadi hari-hari tasyrik adalah hari-hari yang diharamkan, hari-hari yang diharamkan puasa, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Pun sama jugalah mutlaqan. Maksudnya tidak ada sebab yang mengharuskan puasa pada hari tersebut. Kalau nanti kita akan tengok puasa 15 hari kedua daripada bulan Syaban, hukum dia haram. Tapi kalau ada sebab, boleh untuk kita puasa. Begitu juga pada hari Syak, kan? Kalau ada sebab, boleh untuk kita puasa pada hari tersebut. Tapi puasa 2 hari raya ni dan puasa hari-hari tasyrik ni, ini haram mutlaqan. Haram sama ada sebab ke tak ada sebab ke, hukum dia haram dan tidak sah. Li hadisi Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kerana hadis yang diriwayatkan oleh Ka'b bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa Aus ibna al-Hadathan ayyam at-tasyrik fanada. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Ka'b bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW mengutuskan dia, Ka'b bin Malik dan Aus bin al-Hadathan, pada hari-hari tasyrik. Dia mengutuskan pada hari tasyrik, fanada, lalu ia berteriak. Kita kata berteriak, memanggil, dia sebutlah, cakap dengan suara yang kuat, annahu la yadkhulul jannata illa mu'min. Bahwasanya tidak masuk ke dalam syurga kecuali orang yang beriman. Lepas tu Nabi kata, wa ayyamu minan ayyamu aklin wa syurbin. Dan hari-hari Mina itu, iaitu hari-hari tasyrik itulah, adalah hari-hari makan dan juga minum. Itu hari makan minum, kita kata. Ataupun hari Allah Ta'ala buat jamuan pada hari tersebut, untuk kita makan pada hari tersebut. Kemudian adakah pengharaman puasa hari-hari tasyrik ini hanya khusus dengan orang buat haji sahaja, ataupun tidak? Dengan makna orang buat haji pun haram puasa, orang tak buat haji pun haram puasa. Jadi kata syarah, walaisa tahrimu siyami ayyamit tasyriq mukhtassan bil haji faqat. Dan bukanlah pengharaman puasa hari-hari tasyrik itu tertentu khusus dengan orang yang buat haji sahaja. Bal yahrumu siyamuha ala ghairil haji aidan. Bahkan haram puasanya, puasa hari-hari tasyrik itu, atas selain orang buat haji juga. Maknanya orang buat haji ke tak buat haji, haram. Bismillah. Kemudian kata ada lagi, wa yahrumu saumu yaumin minan nisfil akhir min Sya'ban. Kita baca sekali dengan syarah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu wa minhu saumu yaumi syakil ati. Okay. Dan haram puasa 1 hari daripada separuh yang kedua, separuh yang akhir daripada bulan Sya'ban. Dah kata haram puasa lah, haram puasa separuh yang akhir daripada bulan Sya'ban, separuh yang kedua, 15 yang kedua daripada bulan Sya'ban, haram kita puasa. Sebab apa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Ini apabila Sya'ban telah kita kata telah masuk pada pertengahan yang kedua, maka janganlah kamu berpuasa.
Jadi ada larangan lah kat sini, ada larangan, ada nahi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tasumu. Wa minhu, yani wa minan nisfil akhir, daripada separuh akhir ataupun separuh yang kedua daripada bulan Syaban tu juga adalah saum yaumi syak al-ati, puasa pada hari syak yang akan disebutkan nanti. Jadi hari syak tu dia termasuk juga dalam hari syak tu, satu hari kita kata yang haram puasa, dan hari syak tu haram kerana kerana hari syak, dan juga haram kerana dia tu termasuk dalam separuh akhir, separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Tu pengharaman hari puasa pada hari syak tu. Jadi haram dia tu dua lah. Satu kerana hari syak, dan satu lagi kerana dia tu termasuk dalam separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Tapi haram di sini bukanlah secara mutlak. Macam hari raya, 2 hari raya tadi dan hari-hari tasyrik. Haram ni tidak secara mutlak, maknanya boleh untuk kita berpuasa kalau ada sebab-sebab yang kita akan baca ni, yang akan disebutkan oleh musannif rahimahullah. Kata dia illa li nazrin, kecuali kerana nazar, au qada'in, atau kerana qada', au kafaratin, atau kerana kafarah, au wirdin, ataupun kerana wirid. Ini kecuali kerana dia ada puasa nazar, maka boleh untuk dia berpuasa pada separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Contohnya dia ada nazar, dan nazar tu kita kata berlaku pada separuh akhir yang kedua. Katalah kalau dia dia taklikkan nazar dia, kalau dia berjaya apa semua, kalau dia berjaya dapat projek ni, esok tu dia nak puasa. Takdir Allah Taala kena dia dapat projek itu separuh yang akhir, separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Kan? Jadi esok tu dia nak puasa lah. Kan? Jadi puasa tu puasa nazar, dia ada sabab, boleh. Ataupun qada', lepas 15 Syaban baru dia teringat tahun lepas dia ada puasa yang dia tak qada' lagi, dia ada tinggal, dia ingat tak ada, lepas tu dia teringat, jadi dia nak qada' pada separuh yang kedua daripada bulan Syaban, boleh juga. Au kafaratin, ataupun dia ada puasa kafarah, dia nak kena banyak kafarah, dia nak kena puasa, jadi boleh juga. Itu antara sabab lah. Au wirdin, ataupun dia ada wirid, contohnya dia wirid berpuasa Isnin Khamis, ataupun dia wirid puasa hari Isnin saja, ataupun Khamis saja. Jadi kalau dia ada wirid, walaupun dah masuk separuh yang kedua daripada bulan Syaban, dia boleh puasa juga. Al-ma'na anna hunaka asbaban idza wujida wahidun minha jaza saumu yaumi minan nisfil akhir min Sya'ban au yaumi syak. Makna perkataan ni illa li nadhrin au qada au kafara au wirdin ni, dia kata bahawasanya di sana ada sabab-sabab, apabila didapati satu daripada sebab-sebab tersebut, jaza saumu yaumin minan nisfil akhir min Sya'ban, harus untuk dia berpuasa pada satu hari daripada daripada separuh yang akhir daripada bulan Syaban, separuh yang kedua itulah, ataupun puasa pada hari syak, harus dia puasa pada separuh akhir bulan Syaban tu, ataupun pada hari syak. Wal asbabu hiya, dan sebab-sebab itu ialah an-nadhru al-mustaqir fi dhimmatihi. Yang pertama nazar yang telah kita kata nazar yang dah tetap pada zimmah dia, yang tetap di dalam tanggungan dia. Seperti apa? Ka'an nazara yauma kadza, seperti bahwasanya ia nazar berpuasa pada hari sekian. Fawafaqa an-nisfa tsani min Sya'ban, kita kata berbetulan puasa, dia nazar puasa pada hari sekian tu
berbetulan puasa itu kena pada separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Bukan dia sajalah. Bukan dia saja nak nazar puasa pada separuh yang kedua bulan Syaban tu. Dia berbetulan, dia nazar tu tengok-tengok kena pada separuh yang kedua bulan Syaban. Bi khilafi ma law nazara sauma ghadin wa huwa alimun annahu min nisfi Sya'ban as-sani. Bersalahan kalau dia nazar puasa pada hari esok sedangkan dia tahu bahasanya hari esok tu daripada separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Fala yan'aqidu nazruhu, maka tidak terikat ataupun tidak terjadi nazarnya tu. Sebab dia nazar maksiat kan, jadi tak jadi. Dia nazar nak puasa pada hari yang diharamkan. Wa yan'aqidu illam yakun ya'lamu dzalika, dan jadi puasa nazar dia tu jika adalah ia seorang tu tak tahu akan yang demikian. Yang ni dia tak tahu bahasanya hari esok tu adalah separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Jadi kalau dia tahu tak jadi nazar, kalau dia tak tahu jadi nazar tersebut. Itu sebab yang pertama lah nazar. Yang kedua, sebab yang kedua qada'u siyami fardin au naflin. Qada' puasa fardu atau qada' puasa sunat. Jadi qada' puasa fardu ni orang tahu lah. Memang biasanya orang tahu qada' puasa fardu ni. Macam mana qada' puasa sunat? Adakah puasa sunat yang kena qada'? Jadi dia nak terangkanlah gambaran qada' puasa sunat tu. Wa suratu qada'i siyamin nafli, dan gambaran qada' puasa sunat tu an yashra'a fi saumin naflin, bahawa ia mula pada puasa pada puasa sunat. Maknanya dia mula berpuasa sunat. Summa yufsiduhu, kemudian dia rosakkan puasa tersebut. Dia puasa dah hari ni, hari Isnin contohnya, ataupun dia puasa apa-apalah puasa sunat. Lepas tu puasa dah saya hormat, datang tetamu mai. Jadi dia tengok tetamu tu macam bila dia tak makan ni jadi macam tak syok lah. Tengok tetamu tu kan. Jadi untuk raikan tetamu tu dia pun makanlah, dia buka puasa dia untuk raikan tetamu yang mai. Jadi dia rosakkanlah puasa dia tu. Jadi orang ni disunatkan untuk dia qada' puasa dia. Qada' puasa sunat tu. Fa innahu yusannu qada'uhu kama fi tuhfati wan nihayah. Sesungguhnya disunatkan qada' puasa sunat, qada' puasa yang dia rosak, qada' puasa sunat yang dia rosakkan tu seperti mana yang tersebut dalam kitab Tuhfah dan juga Nihayah. Yang ni Tuhfatul Muhtaj dan Nihayah Al-Muhtaj. Kalau puasa fardu tu memang kena qada' lah. Puasa sunat ni sunat qada'. Okey, sat lah. Baik, sambung. Sebab yang ketiga, al-kaffarah. Ai an yakuna saumuhu kaffaratan li fi'lin ma. Bahwasanya puasanya itu sebagai kafarah bagi satu perbuatan yang dia buat. Satu perbuatan yang kena kafarah. Jadi dia nak qada', bukan nak qada'. Jadi dia nak buat kafarah tu, maka dia boleh untuk puasa pada 15 hari yang kedua daripada bulan Sya'ban. Fala yahrumu fi nisfi tsani min Sya'ban wa yaumi syak. Maka tidak haram puasa pada separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban dan pada hari syak. Sebab apa? Musara'atan li bara'ati dhimmah, kerana mempercepatkan untuk menggugurkan zimmah, menggugurkan tanggungan yang dia tanggung. Jadi kalau dia tak buat lagi kafarah tu, seolah ada satu tanggungan yang dia buat atas diri dia, atas bahu dia. Macam kita lah, bila masuk je waktu solat solat Zuhur ke, solat Asar ke, sebelum masuk waktu kita tidak menanggung apa-apa kewajipan solat, tapi masuk je waktu, sekarang ni kita telah menanggung satu kewajipan solat atas bahu kita. Bila kita buat, seolah-olahnya gugurlah daripada tanggungan kita. Jadi macam itulah orang yang ada kafarah, dia menanggung satu bebanan lah.
tu bebanan kafarah tu. Jadi nak bila dia buat tu Allahumma salli ala Muhammad, kira hilanglah bebanan tersebut. Jadi kita dituntutlah untuk mempercepatkan tanggungan tersebut. Menghilangkan ataupun melepaskan tanggungan tersebut. Jadi kerana nak musara'atan, nak mempercepatkan li bara'ati zimmah, jadi dibolehkan untuk puasa juga pada separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban dan juga pada hari Syak. Yang keempat, an yakuna lahu wirdun min siyami naflin i'tadahu. Ada baginya, bagi seorang tu wirid. Ada baginya wirid daripada puasa sunat. Daripada puasa sunat yang ia telah biasa melakukannya. Contoh dia apa? Ka'an i'tada sauma yaumin wa fitra yaumin. Seperti bahawasa biasa ia ataupun beradat ia puasa satu hari dan berbuka satu hari. Awi'tada, atau beradat ia puasa yaumal isnain wal khamis. Beradat ia puasa pada hari Isnin dan puasa pada hari Khamis. Fawafaqan nisfasani min Sya'ban. Lalu berbetulan puasa tersebut pada separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban, atau yaumasyak, ataupun berbetulan kena pada hari Syak, fayajuzu, maka harus puasa pada hari tersebutlah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan. Tu la taqaddamu, dia hazafkan tak. Dia asalnya la tataqaddamu, tapi dihazafkan tak, jadi la tataqaddamu Ramadan. Ni jangan kamu mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau 2 hari. Kecuali seorang, kalau kat sini lelaki lah. Maksud dia seorang, dia bukan maksud lelaki lah. Rajul tu lah mafhum lahu. Termasuk juga perempuan. Kecuali seseorang yang beradat ia berpuasa berpuasa. Kana yasumu sauman. Jadi seorang yang beradat ia berpuasa. Fal yasumhu, maka hendaklah ia berpuasa. Sana. Baik, tak apa, kita sambung dulu. Wa tasbutul 'adatu bi marratin, dan sabit adat itu dengan sekali puasa. Dengan sekali je. Walau shamal falau shamal isnain, maka kalau dah dia berpuasa pada hari Isnin, tafriq daripada situ, sabit adat tu dengan sekali puasa. Maka kalau dia puasa pada hari Isnin, masalan, contohnya umassilu masalan alladhi qabla nisfi sani min Sya'ban. Kalau dia puasa pada hari Isnin, misalnya yang sebelum hari Isnin yang mana sebelum masuk separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Contohnya separuh yang kedua masuk hari Rabu. Dia puasa pada hari Isnin tu. Jadi Isnin minggu depan, maknanya Isnin minggu depan tu dah masuk separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Boleh untuk dia puasa pada hari Isnin tersebut. Sebab apa? Adat tu sabit dengan sekali. Tu dah kira dia ada adat dah puasa pada hari Isnin. Falahu saumuhu ba'dahu, maka harus baginya, bagi seseorang tu yang puasa pada hari Isnin tadi sebelum separuh kedua daripada bulan Sya'ban tu, harus baginya berpuasa selepas separuh kedua daripada Sya'ban. Kemudian syarah tambah atas apa yang disebutkan oleh muallif. Dia kata wa yudhafu ila ma dzakarahul muallif rahimahullah, dan ditambah kepada apa yang disebut yang oleh muallif rahimahullah. Dia kata alla yasila sauman nisfil akhir min Sya'ban bima qablahu walau bil yaumil khamis ashar. Falau shamal yaumal khamis ashar
jazalahu sauman nisfis sani. Cuba tengok ibarat dia tu, ada iskal tak? Cuba perhatikan ibarat dia. Sebab ana pernah tanbih kat situ. Ana pernah tanbih kat situ. Allah yasila tu. Lepas tu ana semua tengoklah kod mana-mana yang ada tak tanda situ. Ana buat garis itu tulis iskal. Dan ana ingat dulu pernah kita bacalah. Dan ana sebut iskal kat sini. Sebab dia kata dia tak sambung. Dia tidak sambung. Kalau ana silap perbetulkanlah. Sebab kalau baca ibarat ni dia kata dia tambah, dia tidak sambung separuh akhir yang kedua daripada bulan Syaban dengan hari yang sebelum. Kalau ikut an yasila kan. Maknanya untuk dia boleh puasa pada untuk dia boleh berpuasa pada separuh kedua dari bulan Syaban tu, boleh juga dia ambil hari ke-15 dia puasa, lepas tu dia sambung hari ke-16, hari ke-17, hari ke-18. Maksudnya dia kena sambung lah, bukan dia jangan sambung. Kalau sini alla yasila sauman nisfil akhir min Sya'ban bima qablahu. Bahawa ia tidak sambung puasa separuh yang akhir daripada bulan Syaban dengan hari sebelumnya. Dengan hari sebelum 16 itulah. Walau bil yaumil khamis asyar, walaupun dengan hari yang ke-15. Jadi pelik kat situlah, iskal kat situ. Lepas tu dia nak abang kat sini, dia kata falau shamal yaumal khamis asyar jazalahu pula. Jadi tak kena dengan apa yang di atas. Dia kata maka kalau dia puasa hari yang ke-15, harus baginya puasa pada separuh yang kedua daripada bulan Syaban tu. Jadi dia punya huraian dia kat bawah ni, ibarat dia kat bawah ni tak kena dengan ibarat yang di atas tu la yasila, maksudnya an yasila lah. Allahu a'lam. La'alla shawab macam itulah. An yasila nak boleh ya. Allah Ustaz. Kata dia tu Ustaz. Ustaz. An yasila sauman nisfil akhir min Sya'ban bima qablahu, bahasa dia hubungkan hari separuh yang akhir daripada bulan Sya'ban dengan hari sebelumnya, walaupun dengan hari yang ke-15. Maka kalau dia puasa pada hari yang ke-15, harus baginya puasa separuh yang kedua. Okay. Sebentar. Lakin law aftara al-yawma sabi' asyar masalan, tetapi kalau dia berbuka pada hari yang ke-17 misalnya, imtana'a alaihi saumu ma ba'dahu illa lisababin mimma taqaddama. Tetapi kalau dia berbuka pada hari yang ke-17 contohnya, dia puasa pada hari yang ke-15 dan dia puasa, jadi harus untuk dia untuk berpuasa pada hari yang ke-16. Hari yang 15 yang kedua daripada bulan Syaban. Tapi kalau dia berbuka pula pada hari yang ke-17, maka dia tak boleh dah nak puasa selepas tu. Imtana'a alaihi saumu ma ba'dahu. Tertegah atasnya puasa hari selepasnya, selepas 17 tu. Kecuali lisababin, kerana sebab daripada sebab yang telah lalu sebutnya. Apa dia? Dia ada contoh dia ada wirid hari Isnin. Dia ada wirid hari Isnin. Ingat minggu depan tu dia ada Isnin tu, dia boleh dah puasa. Ataupun dia ada qada, ataupun dia ada qada, jadi dia boleh puasa.
Baik. Kemudian kata syarah lagi, wa minal ayyamil lati yahrumu siyamuha yaumus syakki, dan daripada hari-hari yang diharamkan puasanya adalah hari syak. Ai idza kana bila sababin, iaitu apabila puasa pada hari syak itu dengan ketiadaan sebab. Itu yang haramlah, kama taqaddama, seperti mana yang telah lalu sebut. Li hadis Ammar ibn Yasir, kerana hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shamal yawmal ladzi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang manusia itu syak padanya. Hari syak itulah 30 daripada Syaban tu kita akan sebut nanti. Maka sesungguhnya orang itu benar-benar telah ingkar ingkar akan Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, ingkarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah buat maksiat ke atas Abul Qasim. Baik. Apa itu Yaumus Syak? Ini dia nak terangkan apa itu hari syak. Baik. Wa yaumus syakki huwa yaumus salasin min Sya'ban idza tahaddatsa jam'un minan nas. Hari syak itu adalah hari yang ke-30 daripada Sya'ban. Ini soalan yang ada ni tanya tadi lah. Kan? Hari syak itu adalah hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Idza tahaddatsa jam'un, apabila satu kumpulan daripada orang ramai bercakap-cakap bi ru'yatil hilal, tentang tengok anak bulan lailatahu, pada malamnya. Jadi pada malam 30 Syaban tu kan ada kemungkinan malam tu malam 30 Syaban, ada kemungkinan malam tu malam 1 Ramadan. Jadi malam tu orang duk bisi-bisi lah, duk cakap-cakap kata nampak anak bulan. Walam yu'lam man ra'ahu, tapi tidak diketahui orang yang melihat hilal. Dia kata nampak anak bulan, tapi siapa dia yang nampak? Jadi hari esok tu dikira sebagai hari syak. Au akhbara birru'yati adadun, ataupun mengkhabarkan dengan nampak anak bulan itu adadun, sebilangan orang, turaddu syahadatuhum, yang ditolak dia punya syahadah mereka. Kasbiyan, seperti budak-budak, awil nisa ataupun perempuan, awil abid ataupun hamba, awil fasaqah ataupun orang fasik, ataupun orang fasik. Tapi di sini bisyarti an yuzanna sidqhum, dengan syarat dizankan benarnya mereka tu. Duk kata asal depa ni betul dalam apa yang depa cakap ni, kan? Tapi depa punya syahadah depa ditolak. Syahadah depa ni ditolak. Dizankan dengan mana ada ihtimal lah depa tu berkata benar. Ada ihtimal, dia tulis bawah tu, dia tengok masuk yuzan bi syarti an yuzanna sidquhum tu ai an yuhtamala sidquhum. Yang ada ihtimal apa yang mereka kata tu, percakapan mereka tu adalah benar, mereka tak tipu kan. Tapi syahadah mereka tu ditolak. Jadi pada ketika ni, hari esoknya dinamakan hari syak. Tapi kalau siapa yang iktikad kata depa ni betul, depa ni berkata benar, dia boleh puasa. Wajib kata dia puasa, tapi bukan atas jalan umum, tapi dengan jalan khusus. Sebenarnya yang kita sebut dululah, masuknya bulan Ramadan ada dengan dua jalan, sama ada ala sabilil umum ataupun ala sabilil khusus. Jadi ala sabilil khusus dengan perkhabaran orang yang dia zon, dia ada i'tikad kata benar orang tu, kan? Itu hari syak. Itu pun dikira hari syak. Sama ada pertama dikira hari syak juga, ataupun yang kedua akhbara bi ru'yah tadi adadun tu pun dikira hari syak juga. Wallahu taala a'lam. Seperti dekat itulah. Nanti kita sambung faslun wa syartu wujubi shaumi ramadan
al-aklu wal bulugh wal qudratu 'ala as-sawm. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.